Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Yang saya hormati dan dikasihi Ustaz pengerusi majlis, ahli jabatan kuasa masjid, khususnya tuan-tuan para jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya, dengan riayah dan inayahnya, kita masih lagi dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadat kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Masa begitu pantas, sedar tak sedar, kita hari ini sudah sampai separuh yang kedua atau hari yang ke-16 daripada bulan Ramadan. Susu dalam masa yang masih ada ini, sama-samalah kita berdoa semoga kita diberi kesihatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadat seterusnya. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tajuk sebagaimana yang disebut oleh pengerusi tadi, tajuk kupasan kita pada hari ini iaitulah Ramadan bulan Al-Quran, dan Quran merupakan pedoman mutlak menuju kejayaan dunia dan akhirat. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang agung yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, kerana ia merupakan kitab yang mulia yang datang daripada Allah SWT, Tuhan yang Maha Mulia. Dan kitab yang mulia ini datang daripada Tuhan yang Maha Mulia, diturunkan pula pada bulan yang paling mulia dan pada malam yang paling mulia dan juga kepada insan yang paling mulia. Itulah Al-Quran. Ya. Kerana Al-Quran diturunkan pada malam pada bulan Ramadan, iaitu bulan yang paling mulia daripada segala bulan. Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar, iaitulah malam yang paling mulia daripada segala malam. Dan Al-Quran diturunkan kepada insan yang paling mulia, iaitulah Nabi Muhammad SAW, merupakan insan yang paling mulia daripada segala makhluk. Benda ini telah disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran sendiri, iaitulah dalam ayat 185 dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk tersebut, dan juga keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang perbezaan yang membezakan di antara benar yang benar dan benar yang salah. Dalam surah Al-Qadr ayat 1, Allah Ta'ala sebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Allah telah sebut, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang berkat, dan sesungguhnya
kami adalah sentiasa memberi peringatan dan amaran kepada hamba-hamba kami daripada azab. Justru kerana Al-Quran ini kitab yang mulia, datangnya daripada Tuhan yang Maha Mulia, diturunkan pada bulan yang mulia, pada malam yang paling mulia kepada insan yang paling mulia, maka para salafus saleh termasuk Rasulullah, para sahabat dan juga tabi'in, mereka menghayati bulan Ramadan ini dengan Al-Quran, ya, dengan membaca Al-Quran atau banyak mentilawah Al-Quran, banyak mentadabburkan Al-Quran, banyak mentadaruskan Al-Quran. Malah Rasulullah SAW tiap-tiap malam datang Jibril untuk bertadarus Al-Quran bersama dengan Rasulullah. Dan para salafus saleh juga mereka melipat gandakan bacaan atau tilawah Al-Quran ini. Kalau bulan biasa mungkin mereka khatamkan Al-Quran dalam tempoh 10 hari sekali, maka bulan Ramadan mereka akan gandakan, mungkin dalam 7 hari atau 5 hari mereka tamat. Kalau yang 7 hari bulan biasa, jadi 3 hari tamat. Malah ada yang 2 kali ganda. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, pada bulan biasa beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sekali atau 30 kali dalam sebulan. Tapi diriwayatkan bahawa pada bulan Ramadan Imam Syafi'i dapat mengkhatamkan Al-Quran selama sebanyak 60 kali tamat. Jadi cita-cita ini atau riwayat-riwayat ini adalah menjadi motivasi kepada kita. Kalau mereka salafus saleh dapat mengkhatamkan Al-Quran sampai begitu banyak, bagaimana dengan kita menghayati bulan Ramadan? Ya? Apakah kita dapat mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya 3 kali sebulan? Atau paling kurang sekali, iaitulah sekali sebulan? Tapi kalau tak tamat juga, maknanya ada sesuatu yang tak kena di situ. Ya. Dan Al-Quran juga merupakan kitab yang syamil dan kamil, kitab yang sempurna, kitab yang komprehensif, mengandungi semua benda. Ya. Kerana Quran ini datang daripada Allah yang bersifat dengan sifat kamalat, bersifat dengan sifat kesempurnaan, maka sudah tentu kitab yang datang daripada Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan ini, kitab ini juga adalah sempurna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 89. Allah Taala menyebut wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatu wa busyra lil muslimin. Jadi Al-Quran, kata Allah SWT, kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad tibyanan likulli syai'. Ia menjadi penjelasan atau kenyataan, keterangan untuk semua benda. Tidak ada benda yang tidak diterangkan asasnya di dalam Al-Quran. Semua benda yang diterangkan diterangkan dalam Al-Quran. Al-Quran juga ialah menjadi huda, menjadi petunjuk kepada orang-orang Islam, warahmah, dan juga Al-Quran membawa rahmat kepada orang Islam, dan Al-Quran juga ialah busra, sebagai kitab yang membawa berita gembira kepada orang-orang Islam. Dalam surah Al-An'am ayat 38, Allah Ta'ala sebut ma farratna fil kitab min syai'. Kami tidak ada meninggalkan sedikit pun sesuatu dalam Al-Quran. Maknanya semua benda-benda yang diperlukan dalam kehidupan manusia ini dijelaskan asasnya di dalam Al-Quran. Justru Al-Quran dianggap sebagai pedoman yang penting untuk menuju kejayaan dunia dan akhirat. Ya? Siapa yang sentiasa mendampingi Al-Quran, siapa yang sentiasa beramal dengan
apa yang ada di dalam Al-Quran, maka ia akan mendapat pedoman yang menjadi atau yang membawa kepada kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Kerana terkandung di dalam Al-Quran itu, di antaranya Al-Quran menjadi pedoman untuk kesejahteraan akidah. Ya. Siapa yang berakidah mengikut apa yang didatangkan daripada Al-Quran, maka itu adalah akidah yang betul dan akidah yang sejahtera. Karena itu Allah SWT sebut di dalam surah Ibrahim, ya, Allah Ta'ala sebut kitabun, ayat 1 dalam surah Ibrahim, kitabun anzalnahu litukhrijan nasi minadh-dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Quran yang diturunkan atau kitab yang kami turunkannya ini kepadamu wahai Muhammad, untuk engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan dengan izin Tuhan mereka, dan juga menunjuk mereka kepada jalan yang betul yang datang daripada Tuhan yang Maha Perkasa dan juga Maha Terpuji. Dalam surah Isra ayat 82 Allah Taala menyebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatu lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami menurunkan Al-Quran merupakan sesuatu yang boleh mendatangkan atau yang boleh menjadi penawar dan menjadi rahmat kepada orang-orang yang beriman, dan bagi orang yang zalim tidak ada penambahan bagi mereka kecuali kerugian. Maknanya Al-Quran merupakan kitab yang membawa kesejahteraan kepada orang-orang yang beriman dengan menjadi penawar yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit dalaman, iaitulah penyakit-penyakit hati, penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit munafik, kepada cahaya iman, ya, kepada cahaya Islam, kepada cahaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masa yang sama, Al-Quran juga menjadi syifa kepada penyakit-penyakit fizikal. Malah banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang diamalkan untuk menyembuh penyakit-penyakit fizikal ini, dengan syarat orang yang mengamalkan ini kena yakin kepada ayat Quran ini, bukannya try and error atau coba-coba. Karena pernah zaman Rasulullah dulu ada orang atau ketua rombongan yang kena sengat di bintang bisa, maka para sahabat membaca Al-Fatihah dan menghembuskannya, akhirnya menyembuhkan dia daripada penyakit atau sakit kena bisa binatang sengat itu. Dan banyak lagi penyakit-penyakit yang lain yang Al-Quran dapat menjadi sebab kepada penyembuhan atau menjadi penawar kepada penyakit itu. Yang menyembuh sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan berkat membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu nak menunjukkan bahawa Al-Quran menjadi pedoman untuk kesejahteraan akidah manusia, akidah tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, Al-Quran menjadi pedoman untuk keadilan sejagat. Ya, tidak ada sesiapa yang lebih adil daripada sistem Islam. Islam membawa keadilan kepada seluruh manusia, ya. Karena itu Allah SWT menegaskan dalam ayat 58 dalam surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruh kamu wahai Muhammad dan juga umat-umatnya supaya kamu menunaikan amanah ini kepada ahli-ahlinya yang berhak.
Dan bila kamu menghukumkan di antara manusia, maka hendaklah kamu menghukumkan dengan adil, tidak bias atau tidak berat sebelah atau tidak kerana apa-apa. Ya? Dalam surah An-Nisa juga ayat yang ke-105 juga Allah Taala menyebut, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran ini, dengan membawa kebenaran supaya kamu dapat menghukumkan di antara manusia mengikut wahyu yang disampaikan kepada kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takun lil khainina khasima, dan jangan kamu menjadi pembela kepada pengkhianat-pengkhianat. Jadi kedua-dua ayat ini membuktikan bahawa Al-Quran menjamin keadilan kepada manusia dalam kehidupan ini. Justru manusia yang mengamalkan Al-Quran dalam dunia dia dapat kejayaan kerana mendapat keadilan, dan di akhirat juga dia dapat kejayaan kerana mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala kerana beramal dengan sistem keadilan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran juga menjadi pedoman untuk kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat melalui segala ibadat yang difardukan. Ya? Ibadat-ibadat yang kita lakukan ini sebenarnya bukan datang daripada manusia, bukan datang daripada Rasulullah sendiri, tapi ianya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita. Dan semua ibadat-ibadat yang diwajibkan oleh Allah SWT ini merupakan sesuatu yang boleh mendatangkan kesejahteraan hidup kepada manusia. Jadi kerana itu, dalam kita melaksanakan ibadat, jangan menganggapkan ibadat itu satu bebanan. Tapi ibadat itu satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kejayaan kita di dalam dunia dan juga kejayaan kita di dalam akhirat. Ya. Kerana Allah SWT tegaskan di dalam surah Ankabut ayat 85, Allah Taala menyebut, wa utru ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah salat, kerana salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Ya? Artinya salat merupakan satu kewajipan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu Allah Taala perintah aqimis salah, dan perintah di sini maknanya wajib, dirikanlah. Untuk perhatian tuan-tuan, bahawa suruhan salat ini, setiap ayat suruhan salat mesti digunakan perkataan dirikanlah salat. Kenapa disebut dirikanlah salat? Dia tidak kata kerjakanlah salat, kerana mendirikan salat dengan mengerjakan salat berbeza. Ya? Bila sebut mendirikan salat, maknanya mestilah salat yang didirikan ini, yang pertama dari segi batinnya mesti beriman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalaman. Yang keduanya, dari segi luarannya, mestilah menepati dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Tanpa kedua-dua ini, tidak dinamakan salat. Sebab itu ada hadis yang mengatakan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Ramai daripada kalangan orang yang mendirikan salat ini tak ada habuan salat pun, yang adanya hanya penat. Sebab apa? Sebab mereka tidak mendirikan salat, tapi mengerjakan salat. Ya? Iaitulah mungkin salatnya itu kerana yang lain daripada Allah, kerana malu kepada manusia, malu kepada
orang ramai, malu kepada pak mertua atau sebagainya, atau dilakukannya itu memang ikhlas kerana Allah, tapi perbuatan salat itu daripada bacaannya, daripada perbuatannya, rukun qauli, rukun fi'linya dilakukan lebih kurang kerana dilakukan tanpa ada ilmu. Maka juga salatnya itu tidak diterima oleh Allah SWT. Justru kenapa Allah telah memberi jaminan bahawa aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, dirikanlah salat, kerana dengan mendirikan salat itu akan mencegah kamu daripada perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Tiba-tiba orang salat juga, tapi ngumpat makin diteruskan, salat juga, tapi masih menerima rasuah, masih menyeliwing, pecah amanah dan sebagainya. Artinya salat tapi masih buat benda-benda yang maksiat ini. Itu petanda yang menunjukkan bahawa salatnya itu tidak dimakbulkan atau tidak diperkenankan oleh Allah. Kalau diperkenankan oleh Allah, sudah tentu salat ini akan mencegahkan daripada bentuk-bentuk maksiat ini. Karena Allah Ta'ala tak bohong, ya. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, bila apa yang Allah Ta'ala sebut, benda itu pasti berlaku. Bila ianya tak berlaku, berarti kesilapan itu ada pada kita, bukannya Allah Ta'ala salah. Jadi kerana itu kena cek diri sendiri. Kalau kita masih salat tapi masih juga terus dengan maksiatnya, apa saja jenis maksiat, ceklah, ya, mesti ada sesuatu yang tak kena, ya. Kerana jaminan Allah SWT jelas, ya. Jadi itu pedoman ibadat salat untuk membentuk pribadi manusia menjadi manusia yang baik, manusia yang tidak melakukan benda-benda maksiat. Begitu juga dengan puasa. Allah Ta'ala mewajibkan puasa bukan nak mendera kita, bukan nak menyiksa kita. Walaupun tak makan satu hari, ya, tak boleh melakukan benda-benda yang dihalalkan pada masa sebelum puasa. Itu bukan satu penderaan, tapi itu adalah satu latihan supaya kita bersabar, mentaati perintah Allah, akhirnya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena itu disebut dalam ayat yang ke-183 dalam surah Al-Baqarah, itu Allah Ta'ala sebut, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Matlamat utama kewajiban puasa ini difardukan ialah untuk membentuk manusia ini menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, ya. Kerana puasa itu satu latihan fizikal dan juga latihan spiritual, bukan hanya fizikal saja. Karena itu dia gabung dua. Satu latihan fizikal, sabar, tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang dilarang, ya, yang diharuskan pada masa. Yang kedua, latihan jiwa, latihan rohani, supaya kita sentiasa bersifat sabar dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan segala ibadat itu bukan kerana ia diwajibkan, tapi melakukannya kerana mensyukuri nikmat Allah, kerana mentaati perintah Allah, kerana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya sebut pada minggu yang lepas yang disebut laisa siyam minal akli wasyurbi, bukan puasa itu semata-mata tinggal makan dan minum. Tapi puasa yang sebenarnya ialah meninggalkan segala perkara yang dilarang, meninggalkan percakapan-percakapan yang tak baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak baik, meninggalkan mendengarkan sesuatu yang tak baik dan sebagainya. Jadi kerana itu ibadat puasa yang diwajibkan ialah untuk menjamin atau menjadi pedoman kesejahteraan hidup manusia di dalam dunia ini menjadi orang yang baik,
orang yang bersopan santun, orang yang patuh pada perintah Allah, di hari akhirat pula mendapat balasan ganjaran surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana itu puasa bukan satu bebanan. Dan ini Al-Quran menjadi pedoman terhadap puasa. Dan Al-Quran juga menjadi pedoman dalam bentuk ibadat zakat. Zakat bukan satu paksaan walaupun perintah. Tapi zakat adalah satu proses pembersihan dan pencucian manusia, pencucian sikap manusia, pembersihan dan pencucian harta. Ya. Kerana itu Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 103 tu, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu samiun alim. Kata Allah SWT, amillah. Bila sebut amillah ini maknanya orang keluar zakat ni wajib keluar. Kalau tak wajib keluar, pihak berkuasa boleh rampas harta dia sekadar zakat itu. Ya? Bukan satu pemberian sukarela. Ini adalah pemberian yang diwajibkan. Karena rezeki kita ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang daripada Allah. Jadi Allah Taala nak ambil balik hanya sebahagian kecil saja. Iaitulah 2,5%. Allah Taala beri 100. Nak ambil balik 2,5%, RM2.5 saja. Apa yang susah sangat nak beri. Kalau nya tak beri langsung, kita nak dapat apa? Rezeki bukan daripada kita. Rezeki ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran, kalau kita tengoklah daripada awal sampai ke akhir, tuan-tuan bacalah dalam Al-Quran, tak ada satu ayat pun yang Allah Taala suruh kita belanjakan harta kita semua. Tak ada. Yang adanya hanya disuruh belanja sebahagian. Itu pun kita masih ketekut. Manusia ni ada satu ketika aja dia paling bermurah hati. Ada satu ketika, masa itu semua orang akan bermurah hati. Iaitulah masa nyawa sampai ke halkum Datuk. Ya, masa itu bermurah hati ya. So itu bila seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, macam mana sedekah paling afdal? Kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mal ghina wa takhsal faqr. Sedekah yang paling afdal iaitulah sedekah yang kamu lakukan ketika kamu masih sihat, kamu masih kedekut, kamu nak kaya, kamu takut miskin. Masa itulah beri sedekah yang afdal. Tapi kalau dah tak ada arah, semuanya tak boleh makan belaka, beri sedekah, boleh pahala, bukan tak boleh pahala. Tapi manusia yang paling bermurah hati, masa nyawa sampai ke halkum. Sebab itu dalam akhir surah Al-Munafiqun, Allah tak kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ini punya hebatnya masa itu bermurah hati. Ya? Allah Taala kata, belanjalah sebahagian daripada harta kamu tu. Ya? Daripada harta yang kamu yang Allah Taala beri rezeki kepada kamu sebelum datangnya kematian. Jangan tunggu datang kematian baru kamu kata rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau tolonglah. Tolonglah lewatkan sikit. Tangguhkan sikit ajal aku. Kenapa? Karena aku nak sedekah supaya aku boleh sedekah semua harta aku. Biar aku jadi orang saleh. Tapi masa itu dah terlambat. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bila sampai ajalnya, 1 second pun Allah Taala tak tahu. Jadi karena itu maka zakat itu tujuannya ialah untuk nak membersihkan sifat-sifat manusia daripada sifat kedekut dan sifat tamak, membersihkan harta manusia itu daripada terlibat dengan harta yang haram kerana makan hak orang-orang yang berhak, orang-orang asnaf. Ya.
Justru orang yang terima zakat ini pula, ya, itu adil. Allah Ta'ala sebutkan, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ya, yang terima zakat tu kena berdoa untuk mereka. Ini kadang-kadang minta maaf lah, saya terteku kadang-kadang setengah kaunter zakat ni minta maaf lah, bukan kat masjid ni. Dia terima zakat tu, dia tulis resit macam kerani, tulis resit je. Tak ada doa, tak ada apa beri kepada orang yang mengeluarkan zakat. Ini tak betul ni. Walaupun tak wajib. Tapi Allah telah sebut, salli alaihim. Doalah untuk mereka. Sebab apa? Inna salataka sakanul lahum. Kerana doa kamu itu akan mendatangkan ketenangan kepada jiwa orang yang memberi zakat ini. Ya. Coba bayangkan ya. Bila dia beri zakat, kita kata apa? Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Aku berdoa semoga Allah Ta'ala memberi pahala kepada harta yang kamu keluar zakat ini, dan Allah Ta'ala memberi berkat kepada harta yang masih ada di tangan kamu, dan dijadikan kamu orang yang bersih daripada sifat ketekut. Ya. Tahun ni beri 1,000, tahun depan beri 2,000 lah, kerana doa. Tapi kadang-kadang ada lah setengah orang tak tahulah. Ya. Jadi itu zakat. Ya. Haji pula Allah Taala buat haji bukan mempuankan. Ya. 32,000 tahun ni kalau nak pergi haji. Ya. Tapi kenapa wajib? Tujuannya ialah nak mendidik, nak melatih manusia menjadi manusia yang baik. Sebab itu Quran menjadi pedoman. Ya. Untuk kehidupan manusia dalam melalui ibadat. Disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, kalau tak silap saya. Ya. Al-Hajju ashhurum ma'lumat, dalam surah Al-Baqarah, maaf. Ya, ayat 197. Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Kata Allah SWT, musim untuk buat haji ini adalah musim yang terhad, yang tertentu, yang diketahuikan, iaitulah bermula daripada bulan Syawal sampai kepada 13 Zulhijjah. Ya, jamaah masa yang buat sebenarnya itu hanya start daripada 9 hingga 13. Ya. Jadi kerana itu, famam farada fihinnal hajj, siapa yang telah mewajibkan dirinya melakukan haji dengan berniat ihram untuk haji, maka pantang larang kena jaga. Fala rafas, jangan bersetubuh dengan isteri. Wala fusuk, jangan melakukan benda-benda yang berbentuk fasik, yang berbentuk maksiat. Wala jidal, jangan bertengkar atau berbalah dalam masa buat haji. Ya, itu mendidikkan manusia supaya sabar. Sebab cabaran yang paling besar ialah masa buat haji lah, macam-macam. Sebab manusia seluruh dunia datang macam-macam kerenahnya. Kena sabar ya, menghadapinya. Ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah, dan apa yang kamu buat daripada benda-benda yang baik ini Allah Taala tahu. Tak hilang pun. Jadi kerana itu wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Ya. Buatlah bekalan, bawalah bekalan dengan cukup. Nah, yang ini banyak penceramah tu. Zat taqwa itu cerita lain. Sebaik-baik bekalan itu takwa. Sebenarnya bukan. Ya. Ayat ini khas untuk haji. Bersedialah bekalan secukupnya. Iaitulah bekalan khair innas fa inna khairaz zati taqwa. Sebaik-baik bekalan itu iaitulah bekalan yang dapat memelihara kamu daripada menjadi pengemis masa pergi buat haji. Jangan nak pergi buat haji, tak apalah, boleh belanja tiket kapal terbang, tak apalah, sampai ke sana kita minta sedekah. Itu bukan pergi buat haji. Ya. Buat haji kena sedia siap. Dengan perbelanjaan, makan, minum, semua sekali itu kita kena sedia. Supaya kita tak jadi pengemis. Coba ramai kan, musim haji kita pergi tengok yang duk mengemis. Ya. Duk haji mabrur, sedekah haji mabrur. Macam-macam. Ya. Itu pedoman Al-Quran untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia menuju kejayaan dunia dan juga akhirat melalui ibadat. Dan Al-Quran juga menjadi pedoman dalam bentuk bermuamalat. Ya. Kalau kita tengok garis panduan dalam Al-Quran jelas,
Yang pertama, Islam melarang daripada menggunakan sistem riba. Ya, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ya, itu jelas. Dan karena itu saya ingat pada mula-mula penubuhan bank Islam dulu, ada orang selalu query sebab bank Islam punya pinjaman lebih mahal keuntungan daripada bank konvensional. Dia kata sistem Islam apa ni? Sebab Islam menggunakan sistem akad. Bila akad dia tak ubah dah. Sama ada ekonomi naik ke ekonomi turun ke, faedah naik ke faedah turun, dia banyak tu ya akad. Tapi kalau sistem konvensional ni, kalau bank negara menaikkan faedah, yang kita pinjam tu kena naik lagi faedah. Bayar lewat sehari kena charge. Islam tak ada. Lalu benda ini sebenarnya daripada zaman jahiliyah dulu dia. Jahiliyah, orang jahiliyah kata innamal bai'u mislu riba. Dia kata jual beli kamu serupa dengan riba. Kami ambil riba sebab orang jahiliyah ni kalau dijual, okey, jual berhutang. Katakanlah kurma sekilo 10 rial. Bila sampai masa dia datang ditanya atakdi am turba. Mu nak bayar ke nak bayar interest saja? Kalau nak bayar interest saja tak apalah, bayar RM2, RM10 bawa tahun depan. Jadi bila Islam datang, Islam contoh juga jual kurma sekilo sama. Mu nak bayar tunai, kalau bayar tunai harganya RM10. Kalau nak bayar tahun depan, okey, RM12. Tapi Islam akad. Aku jual kurma sekilo ini harganya adalah RM12. Jadi kalau tahun depan tak bayar pun dia tak naik dah. Dia banyak tu je. Tapi konvensional tak. Sampai masa dia tanya, takdir yang turba. Mu nak bayar ke atau nak bayar interest saja? Jadi bila kita sebut, dia kata innamal bai'u mislu riba. Jual beli kamu dengan ribanya sama ya, tak ada beza pun, RM12 juga pun. Maka Allah Ta'ala menegaskan ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Betul lah segi amountnya sama, tapi teknikalnya, caranya, sistemnya berbeza. Yang kamu naik sama, yang Islam tetap banyak tu je lah, tak naik. Ya. Jadi itu sistem keuangan. Islam mengharamkan riba. Ya. Dan Islam juga mengharamkan kita mengambil harta anak yatim. Ya. Dalam Al-Quran Allah telah jelas wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ini Allah telah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 2, ya. Berikanlah harta-harta anak yatim ini kepada dia apabila dia cukup umur, dan jangan kamu tukar gantikan yang baik dengan yang buruk, dan jangan sekali-kali kamu makan harta anak yatim dengan cara menghimpunkan dengan harta kamu, ya. Lalu bila dia besar kamu kata habira. Innahu kana huban kabira, kerana perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Begitu juga Allah Ta'ala mengharamkan kita mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Walaupun mahkamah memutuskan memihak kepada kita, bukan keputusan mahkamah itu menghalalkan. Ya. So itu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu makan harta kamu dengan antara kamu dengan cara yang batil, cara salah, dan jangan kamu mengholorkan harta ini kepada hakim-hakim kerana sebelum kamu nak makan harta manusia dengan cara yang dosa. Ya. Walaupun dengan rasuah kepada hakim, hakim memutuskan memihak kepada kamu, bukan halal. Kerana itu Rasulullah kata, kalau aku memutuskan satu hak orang lain untuk kamu dengan sebab kepintaran kamu dalam berhujah, maka aku memotongkan satu potongan ke api neraka untuk kamu. Jadi hadis ini nas menunjukkan bahawa keputusan hakim bukan menghalalkan benda yang haram. Hakim tak salah. Kerana hakim hanya memutuskan hukuman berdasarkan kepada fakta. Tapi kalau fakta yang
diberi ini adalah fakta palsu, maka orang yang memalsukan fakta itu yang bertanggungjawab. Hakim tak salah. Ya. Jadi kerana itu, contohnya suami yang menceraikan isterinya dengan talak 3, tak ada saksi. Isteri pergi report ke hakim. Hakim panggil dia, tanya saksi tak ada. Tanya suami, suruh ikrar. Suami kata tak, saya tak cerai. Hakim nak kata apa? Takkan hakim nak kata mu tak jadi lagi isteri dia? Tak boleh lah, sebab tak ada bukti. Tapi dia dengan isteri dia itu halal kan tidak? Walaupun hakim mengatakan masih jadi isteri, hukumnya maknanya haram. Ya, itu menunjukkan keputusan hakim bukan menghalalkan benda yang diharamkan. Jadi inilah panduan-panduan Al-Quran, ya, yang menjadi pedoman secara mutlak untuk menjamin kejayaan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi siapa yang beramal dengan Al-Quran, maka insya Allah dunia dia selamat, akhirat pun dia selamat. Jadi saya rasa cukuplah, ya, karena masa pun dah habis. Dengan itu sekali lagi saya memohon maaf pada tuan-tuan para jemaah sekalian kalau apa yang saya sampaikan ini tidak menepati dengan tajuk yang diberikan, atau ada kata-kata yang boleh menyinggung perasaan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Itulah kelemahan yang ada pada insan yang kerdil ini. Kalau ada sedikit sebanyak yang menjadi pengajaran untuk kita amalkan, terimalah dia sebagai anugerah daripada Allah SWT. Dan saya ucap terima kasih kepada pihak pengurusan masjid yang sudi menjemput saya untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma sallimna min Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu minna mutaqabbala. Allahumma tawil umurana ya Allah بطاعتك إلى لقاء رمضان الآخر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.